Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik iaitu buku teks muka surat 125 iaitu perkembangan biji benih dan buah. Okey, perkembangan biji benih dan buah. Okey. Sebelum ni kita dah belajar persenyawaan ganda dua akan menghasilkan dua benda kan. Okey, cuba kita tengok. Selepas persenyawaan ganda dua berlaku, selepas berlakunya persenyawaan ganda dua, akan ada dua benda yang akan terbentuk, iaitu nukleus endosperma triploid dan juga zygote diploid. Zygote diploid. Ataupun nak boleh tengok sini. Selepas persenyawaan ganda dua, ada dua benda yang akan terbentuk. Kita akan dapat zygote yang diploid. Zygote yang diploid. Okey. Zygote yang diploid ni adalah hasil percantuman satu gamet jantan, dan sel telur. So, gamet jantan haploid, sel telur pun haploid. So, kita akan dapat zygote yang diploid. Okey, itu satu. Dapat zygote yang diploid. Satu, gamet jantan kan ada dua kan? Okey, satu lagi gamet jantan yang tertinggal tu bercantum dengan dua nukleus kutub. Ni. Gamet jantan kan ada dua. Satu, dua. Yang satu ni akan bercantum dengan sel telur berbentuk zygote diploid. Yang satu lagi tu akan bercantum dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus triploid. Okey. Membentuk nukleus endosperma yang triploid. So, gamet N, dua nukleus kutub. Yang ni N, yang ni pun N. So, gamet tadi N, dua nukleus kutub ni 2N kan? N campur N kan? So, dia jadi 3N. Itu maksudnya triploid. Triploid tu 3N. Okey. Ni N, yang ni N. Yang ni pun N. So, N campur N dapat 3N. Okey, dua nukleus kutub. 2N. Sebab ada dua kan? Okey. So, kita tengok apa yang berlaku selepas persenyawaan. Saya dah ringkaskan kat sini. Okey. Cikgu dah ringkaskan. Kita tengok. Selepas persenyawaan ganda dua, nukleus endosperma triploid akan terbentuk. Okey. Nukleus endosperma triploid akan terbentuk. Ni. Dia adalah hasil daripada percantuman satu gamet jantan dan dua nukleus kutub. Dan nukleus endosperma triploid ni akan melakukan mitosis berulang-ulang kali. Maksudnya mitosis banyak kali. Akhirnya dia akan membentuk tisu endosperma. Dia akan menghasilkan tisu endosperma. Apa dia tisu endosperma? Tisu endosperma adalah tisu penyimpan makanan. Dan tisu inilah yang membekalkan makanan dan nutrien kepada embrio semasa percambahan biji benih tadi. Okey, kat mana tisu endosperma ni? Okey, saya tunjukkan gambar. Cikgu tunjukkan gambar. Okey, yang ni. Ni adalah tisu endosperma ni. Ini adalah biji jagung. Ini adalah biji jagung. Biji jagung. Nampak tak tisu endosperma tu yang mana? Ni adalah tisu endosperma. Okey, nampak kan tisu endosperma kat situ kan? Tisu endosperma ni lah yang akan membekalkan makanan kepada plumul dan radikel semasa percambahan biji benih jagung. Jadi yang kita makan jagung, kalau kita makan butir jagung, maksudnya kita makan tisu endosperma dia. Bersama-sama dengan cotyledon, plumul dan radikel. Kita telan sekali. Tapi kalau kita nak tanam, nanti plumul akan berkembang menjadi pucuk, radikel akan berkembang menjadi akar. Jadi masa-masa perkembangan tu, mereka menggunakan makanan dalam endosperma mereka. Sampailah mereka boleh menghasilkan satu pucuk baru.
Jelas Itu maksudnya. Okey. Kemudian zigot diploid juga akan terbentuk. Zigot diploid itu adalah percantuman satu gamit jantan dan ovum tadi kan. Okey, ini mereka akan melakukan mitosis berulang-ulang kali sampai menghasilkan 2 sel, iaitu satu yang atas sel terminal, yang bawah ni sel basal. Sel basal ni adalah sel tapak lah kiranya. Okey, dan sel terminal ni akan melakukan mitosis berulang-ulang kali. Yang sel basal tu tetap ada kat bawah ni. Satu saja. Boleh tengok dalam buku teks pun satu je. Sel basal ni sel yang tapak lah. Base. Okey. Sel terminal ni akan melakukan mitosis berulang-ulang kali. Okey. Kalau kita perhatikan di bahagian hujung ni, selnya agak besar-besar. Kita tak tahulah berapa bilangan dia tak cakap. Dia tak bagi tahu. Tapi ada satu kelompok dekat sel di bahagian atas tu, saiznya agak besar. Jadi sel yang agak besar ni lah, sel inilah yang akan berkembang menjadi penggantung. Boleh tengok buku teks ni. Ni akan berkembang menjadi penggantung. Mana dia penggantung? Ni. Okay, saya buat colour sikit. Ni. Badan. Ni Okey warna merah ni akan bergerak. Ni. Penggantung. Okey. Jelas? Okey. Sementara sel yang kecil-kecil ni, akan berkembang menjadi embrio. Dia akan berkembang menjadi embrio. Okey. Sel yang kecil tu akan berkembang menjadi embrio. Okey, berkembang menjadi embrio. Bila sebut embrio ada 3 bahagian. Radical, plumule dan cotyledon. Okey, so dia akan jadi macam ni. Tu. Okey, cotyledon, plumule, radical. Ni lah embrio. Bila kita sebut embrio tu, dia ada 3 bahagian. Dia ada 3 komponen. Dalam embrio ada 3 komponen. Plumule, bahagian yang berkembang menjadi pucuk. Radical, bahagian yang berkembang menjadi akar. Cotyledon adalah bahagian yang akan membekalkan makanan semasa percambahan plumule dengan radical ni tadi. Okey? Tisu endosperma. Tisu endosperma yang mana? Tisu endosperma yang keliling tu. Ni. Inilah tisu endosperma. Nampak tisu endosperma? Tisu endosperma yang ni. Ni tisu endosperma. Tu je tisu endosperma. Dia keliling. Dia mengelilingi embrio. Jadi masa nak percambahan biji benih nanti, plumule dengan radical, dia akan menggunakan makanan simpanan dia cotyledon kan. Bila cotyledon tu dah habis, dia akan menggunakan tisu endosperma untuk membekalkan makanan kepada dia. Jadi tisu endosperma ni sebenarnya tisu penyimpan makanan untuk embrio. Masa bila embrio gunakan makanan ni? Masa proses percambahan. Jadi jelas nampak ni. Sel yang agak kecil. Okey ni kan. Sel yang besar-besar akan menjadi penggantung. Dan sel yang kecil akan menjadi embrio. Kalau kita tengok sini kan. Kalau kita tengok kat sini, sel yang dekat sini besar-besar ni. Nampak sel yang ni. Tengok sini. Ni adalah sel yang kecil.
Kecil-kecil. Yang ni sel yang besar. Sel yang besar-besar. Sel yang besar-besar tu jadi penggantung. Cikgu rasa lukisan cikgu ni macam salah sikit lah. Saya kena lukis macam lain lah ni. Lukisan cikgu ni macam tak kena sikit lah. Okay, kita padam dia. Okay, kita padam. Macam salah sikit lah ni. Kita padam dan kita buat lain. Okay. Kita ikut lukisan macam dalam buku teks. Sel yang basal tu tetap ada kat bawah. Okay. Saya ambil colour ni. Sel yang basal tu tetap ada kat bawah kan. Dan sel yang yang basal tu tetap yang tadi. Ni sel basal, sel basal. Yang ini ni, sel ni agak besar ni. Yang ni dia agak besar sikit. Sel ni macam kelompok sel yang besar-besar ni. Yang ni akan jadi penggantung. Kemudian ada sel yang kecil-kecil kat atas ni. Kecil. Kita buatlah kecil sel ni. Tak cantik pula. Padam. Tak nampak jelas. Okay, kita buat macam ni. Ni kecil ni. Sel ni kecil. Sel. Okay, yang ni akan jadi berkembang menjadi embrio. Yang ni akan berkembang menjadi penggantung. Ni sel yang besar. Ni sel yang kecil. Macam tu lah. Kan? Bila sebut embrio ni, ada radikel, plumule dan cotyledon. Tu dia. Yang sel basal tu maksudnya yang ini asal daripada sel terminal lah ni. Yang sel basal ni yang ni. Yang ni sel basal. Yang ni sel basal. Yang ni adalah sel terminal. Yang ni tadi ni. Sel terminal tu akan membahagi banyak kali. Sel yang besar-besar tu jadi penggantung. Sel yang kecil-kecil tu bahagian atas dia jadi embrio. So, dapatlah gambar rajah dia macam ni. Tu. Nampak sel basal ni tetap. Dia memang satu je. Kat sini. Ni sel basal. Ni sel basal. Ni sel basal. Ni sel basal. Dia tak berkembang jadi. Dia tak buat mitosis. Yang buat mitosis tu sel terminal. Okay? Mana dia tisu endosperm? Tisu endosperm yang ni. Ni semua tisu endosperm ni. Ni tisu endosperm. Ni semua tisu endosperm ni. Yang akan membekalkan makanan kepada embrio masa percambahan biji benih. Okey Jelas tu je. Tak susah sangat pun. Nampak macam susah. Okey. Zygote diploid ni dia memang berasal daripada satu sel lah. Satu sel, kemudian dia akan jadi banyak. Dia akan jadi dua sel, terminal dengan basal. Kemudian dia akan buat mitosis berulang-ulang kali jadi beratus sel. Dan ovule juga akan berkembang menjadi biji benih. Lapisan integumen akan menjadi dua lapisan kulit biji. Kulit kalau kita belah buah mempelam tu kan ada kulit biji kan. Yang tu lapisan integumen. Dan ovari akan seterusnya berkembang menjadi buah. Okey. Kalau kita boleh tengok mana. Okey. Contohnya macam gambar rajah ni lah. Ni. Okey. Ataupun kita tengok ni. Tak clear pula gambar.
Okey. Awak boleh cari gambar dalam internet, ada banyak. Okey.